Okey, baik. Salam sejahtera. Okey, cikgu ucapkan selamat datang. Hai semua. Kepada semua murid dan semua penonton yang mengikuti pembelajaran bimbingan dan kaunseling ya. Okey, baik. Kali ini kita dalam kelas panitia bimbingan dan kaunseling bersama dengan Cikgu Farida ya. Okey, terlebih dahulu cikgu perkenalkan guru-guru yang berada di konti. Okey, saya sendiri Cikgu Kang dari SMK Cochrane Kuala Lumpur sebagai moderator ya. Okey, dipersilakan Cikgu Tina memberi sepatah dua kata. Okey, Assalamualaikum. Selamat malam. Saya Cikgu Tina dari SMKA Pago Muar JDT. Jumpa lagi malam ini. Okey. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Tina. Okey, baik. Sekarang ni presenter kita pada hari ini iaitu Cikgu Farida. Okey. Baik. Tanpa melengahkan masa, mari kita ikuti perkongsian pada hari ini yang akan disampaikan oleh Cikgu Farida yang bertajuk Sana Marah Sini Marah ya. Okey, dipersilakan Cikgu Farida untuk memulakan perkongsian. Okey, terima kasih Cikgu Kang, terima kasih Cikgu Tina sudi menemani saya di sini pada malam ini. Anak-anak, inilah cikgu-cikgu kita yang hebat. Okey, kerana sudi menemani kita pada hari ini, malam ini untuk kita bersama-sama. Okey, baiklah. So, cikgu ucapkan selamat datang kepada mereka yang mendengar. Okey, ini adalah tim bimbingan dan kaunseling, panitia bimbingan dan kaunseling di Akademi YouTuber yang membawa tema Be Yourself, Inspire the Others. Cuba cari mana Cikgu Kang. Ni dia, kita ada Cikgu Kang di sini. Mana? Mana dia Cikgu Tina? Satu-satu cikgu. Cikgu Tina, tu atas. Belakang tepi. Betul. Mana pula saya? Tara! Sebelah. Okey. Diketuai oleh Cikgu Anum Hawa sebagai KP kita, Ketua Panitia. Okey, alright. Okey, yang baru saja bersama dengan kelas cikgu, ini adalah sedikit latar belakang cikgu di mana cikgu nama Farida binti Muhammad Ghazali, mengajar di SMK Bandar Damai Perdana, Ceras, Hulu Langat, Selangor sebagai guru bimbingan dan kaunseling. Okey, pendidikan ijazah sarjana muda, pendidikan bimbingan dan kaunseling di UPSI Tanjung Malim Perak. Walaupun dia sepadan dengan Selangor tapi bila nak PKP memang susah, tak dapat juga nak merentas. Okey, lepas tu kemudian betul tu kan? Cikgu menyambungkan pengajian di dalam ijazah sarjana pendidikan bimbingan dan kaunseling di UKM. Ini sedikit lah berkaitan dengan cikgu. Okay, alright. So sebelum kita bermulakan sesi perkongsian pada hari ini, kita nak mulakan dengan senaman otak. Okay, so cikgu-cikgu yang berada di konti bersama-sama dengan cikgu hari ini, marilah kita bersama-sama melakukan sedikit senaman. Okay. Arahannya begini ya, jangan dibaca tulisan tetapi sebutkan warna dengan jelas. Cikgu Kang, boleh cuba dulu sebutkan warna dengan warna tulisan tersebut. Boleh Cikgu Kang? Saya ada. Hello. Hello Cikgu Kang. Cikgu Kang bukan ada sudah freeze. Kita bagi pada Cikgu Tina. Cikgu Tina, boleh mula dulu. Sebut warna dengan jelas. Sebut warna dengan jelas. Anak-anak mari purple, merah, biru.
biru, hitam, hijau. Itu coklat ke merah tu ah? Merah. Coklat. Tu warna merah ke warna coklat tu? Lepas tu apa? Hijau, kuning. Itu warna light purple Purple. Purple lah purple. Okey, itu purple. Itu memang biru lah kan? Biru muda. Okey. Ada salah, ada betul. Okey, kita bagi teaser lagi. Cikgu Kang nak cuba? Okey, boleh. Tapi okey, saya cuba ya. Yang pertama melintang dulu ya. Okey, hijau, biru, kuning, purple, hitam, pink, merah, hijau tua ya yang tu. Hijau tua. Itu purple, orange, merah, biru yang lain dengan hijau dan biru muda. Tu dia. Tahniah. Betul semua. Fokus tinggi. Okey, ini adalah salah satu cara. Susah juga sebenarnya sebab kita kan selalu baca perkataan ni kan, tapi bila kita nak kena sebut warna dia agak membuatkan sel-sel otak kita terpaksa berfikir dengan bekerja keras. Okey, yang ni pun boleh betul. Para pendengar dan anak-anak, adik-adik yang mendengar mendengar video ni. Okey, kita boleh buatkan ini sebagai senaman bila kita dah penat belajar kan, dah letih, kita boleh buat sedikitlah senaman exercise minda kita. Okey, seterusnya. Kita nak lihat cari perkataan yang tersembunyi dalam gambar raja di bawah. Okey. Cikgu Kang boleh cari perkataan tersembunyi? Apa perkataan yang cikgu nampak daripada gambar raja di bawah ni? Perkataan ke gambar? Perkataan. Ada perkataan ya. Kenapa mata perkataan yang tersembunyi? Tak apa, take your time. Sekejap, zoom. Zoom dulu. Zoom lagi. Dia tak mau pergi zoom. Apa perkataan yang anda semua nampak? Saya nampak usia. Apa Cikgu Kang? Rusia? Usia, okey. Dekat seluar biru. Okey. Cuba cikgu perhatikan betul-betul. Ya ke salah ya? Saya nampak honey. Dekat banner dinding. Honey, okey. Lagi? Ada lagi Ada. Kita ada 6 perkataan. Mari kita tak nampak. Tu. Tak boleh zoom lagi ni. Cuba tengok dekat dinding. Dekat kerusi. Nampak macam muzik. Okey. Mata tak nampak. Memang Cikgu Tina nampak muzik. Okey, alright. Okey, cuba perhatikan dekat cawan waiter ni, pegang. Apa ada tu? Ataupun dekat dinding ni yang dia bingkai gambar ni. Cikgu Kang nampak ke? Tak nampak. Okey, tak apa. Jom kita teroka. Apakah perkataan yang tersembunyi? Okey, Tara. Okey, perasan tak? Zoom. Ni. Perkataan pertama, hungry.
H-U-N-G. Oh, saya baca honey tadi. H-U-N-G-R-Y, hungry. Hungry. Baca Okey. honey betul. tadi. Lepas tu nampak tak kat sini ada party. P-A-R-T-Y, party. A dengan Y tak nampak. Yang gelas tu merah ya, red. Yes, red. Betul, red. Okey. Lepas ni Cikgu Tina, betul lah, music. M-U-S-I-C. Music. Lepas Tapi nampak tak? Tak acik. Saya kata usia pun boleh. Ya. Usia pun boleh. Nampak tak kat sini? Usia pun boleh lah. Nampak tak sini? Cheese. C-H-E-E-S-E. Cheese. Memang betul-betul mencabar mata lah. Dan kalau dapat perkataan yang ni, yummy ni memang hebat kalau nampak. Nampak tak? Y-U-M-M-Y. Okay, yummy. Okay. Memang hebatlah siapa yang nampak. Memang dah di kotak-kotak oren kan? Ini jawapannya. Kita cari dari gambar ni. Tak ada. Kita dah orenkan kotak jawapan dia. Okay, alright. So, hari ini para pendengar, adik-adik yang bersama-sama dan akan bersama-sama, cikgu nak berkongsi berkenaan dengan kemarahan, marah. Okey. Cikgu ni tidaklah pandai sangat, cikgu hanya nak berkongsi apa yang cikgu tahu. Okey. Tajuk kita perkongsian hari ini adalah sana marah, sini marah, dah kenapa? Right. Nak tanya dekat cikgu Kang lah bila marah, boleh? Bila marah apa yang cikgu akan lakukan? Kalau saya marah, saya akan fikir sekejap. Saya akan fikir dulu apa silap? Apa yang menyebabkan saya marah? Maksudnya bagus cikgu kan ni, dia boleh fikir dulu. Dia fikir dulu kenapa benda ni boleh berlaku, apa silapnya sebelum bertindak. Betul tak cikgu Kang? Itu cikgu Kang. Betul. Kalau cikgu Tina pula, bila marah apa yang akan dilakukan? Bila marah, tengoklah kita marah kat apa. Kat orang ke, kat situasi ke, kat siapa. Kalau kat anak murid kan, kali pertama ajar tak faham, okey lagi, sabar. Kali kedua, sabar lagi. Ketiga, sabar lagi. Keempat, suara sudah naik. Itu memang tahap penyabar, tahap dewa ni. Mana tinggi ni. Kalau dekat orang macam mana pula? Kalau dekat orang macam mana pula? Dengan orang? Dengan orang berdepan bukan macam kita ni jarak jauh ya. Tengoklah apa cari punca lah. Perlu dimarah ke? Tak perlu dimarah. Kalau ni perlu dimarah ke? Tak perlu dimarah. Kalau itu adalah kali pertama dia buat kita marah, rasanya okey ni mungkin tak sengaja. Tapi kalau dah berulang 10 kali memang nak kena marah. Memang nak kena balik lah tu. Memang nak kena marah. Okey. Perasan tak bila kita marah kita akan melakukan pelbagai reaksi. Macam Cikgu Kang dia akan fikir dulu. Macam Cikgu Tina dia seorang yang sangat penyabar. Okey. Tapi kalau sampai ke tahap yang limitnya tu mula dia akan ada juga cetusan-cetusannya ya. Okey, itu adalah bila berlaku bila kita marah. Okey, marah ni anak-anak dan adik-adik adalah emosi yang berlaku kepada setiap manusia. Itu adalah emosi yang berlaku kepada setiap manusia. Dia berlaku kepada sesiapa sahaja. Okey, itu marah. Okey. Namun bila kita tidak dapat kawal marah itu, maksudnya marah itu menguasai diri kita, dia menjadi emosi normal yang bersifat negatif.
Kenapa dia negatif? Kerana dia dah mula mengganggu diri kita dan mengganggu orang sekeliling. Tu kena faham. Marah ni dia adalah emosi semua orang. Semua orang marah. Okey? Tak ada satu manusia pun yang terlepas daripada marah. Okey. Tetapi kalau kita biarkan marah itu yang mengawal diri kita, dia mula akan mengganggu diri kita sendiri, diri awak dan juga orang sekeliling awak. Okay, alright. Domain yang menyebabkan kemarahan. Domain yang menyebabkan kemarahan ni ada dua. Okay, Cikgu Tina, Cikgu Kang. Okay, domain kemarahan ni ada dua. Pertama, domain emosi dan pengalaman, dan domain yang kedua adalah pemikiran. Okay, emosi dan pengalaman. Bagaimana dikatakan boleh marah ini boleh disebabkan oleh emosi dan pengalaman? Okey, dia bermula dengan perasaan marah tu, dia rasa sakit hati tau. Sakit sangat hati dia, ya Allah, macam anak-anak kena cocok-cocok lah. Okey, kemudian bila dah sakit hati dia mula meradang. Okey, mula meradang. Bila meradang dia naik berang. Itu adalah emosi dan pengalaman. Okey, perasaan sakit hati bermula dengan sakit hati, boleh mencetuskan meradang, kemudian boleh mencetuskan naik berang. Okey, kalau dari segi pemikiran pula, dia berkaitan dengan bagaimana awak memproses maklumat yang diterima. Maklumat-maklumat yang awak rasa sangat mengancam diri awak tu, macam mana awak proses. Itu dari segi pemikiran. Okey, marah dari segi pemikiran ini, dia macam ni tau, dia cenderung menyalahkan orang lain. Adik salah, mak salah, ayah salah, kakak salah, kita je lah yang betul. Okey, itu adalah sering menyalahkan orang lain. Okey, dari segi aspek yang kedua pula, self-blaming. Maksudnya kat sini sering menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Okey, sehingga membuatkan awak kritik diri sendiri. Okey, itu dia. Maksudnya domain yang menyebabkan kemarahan ni ada dua. Yang pertama, emosi dan pengalaman, dan yang kedua, pemikiran. Pemikiran ni pula ada dua aspek. Boleh salahkan orang lain ataupun boleh salahkan diri sendiri, sering self-blaming. Okay, alright. Apa punca marah? Apa punca marah? Apa punca kemarahan? Okay, saya share lah Kalau saya punca kemarahan, kita kan Cikgu Kang, kita nak kena sampai sekolah macam saya nak kena sampai sekolah 6.50 pagi sebab sebagai guru kaunseling kita kena duty jaga pagar kan untuk mengalu-alukan kehadiran murid. So 6.50 pagi dah kena sampai. 6 suku kita dah kena bertolak daripada rumah. Okey. So dah keluar rumah lah, dah syok-syok, dah rancang kan, 6.15 dah keluar rumah. Tiba-tiba pula jalan jam. Itu boleh mencetuskan kemarahan. Okay. Sedangkan saya tahu bahawa jalan sesak tu, okay, kita tak boleh kawal. Jadi itu boleh menyebabkan pencetus kepada kemarahan. Jadi kita tak sampailah ke sekolah ikut masa yang kita tetapkan. Itu antara boleh menjadi punca kemarahan. Okey, kalau Cikgu Tina pula, apakah punca selalunya kan yang sering berlaku, apa punca marah? Punca-punca Cikgu Tina marah. Barang kita orang pinjam tak letak balik kat tempatnya. Jadi bila kita cari, kat mana? Kau nak pinjam kan? Letak balik tempatnya. Gitu. Gitu. Geram tak Cikgu Tina rasa bila kita cari tak jumpa? Geram. Lagi waktu tu waktu kritikal, mesti capai satu masa tu mesti berada di satu tempat. Memang geram. Okay. Itu dia. Itu Cikgu Tina. Kalau punca marah ni apabila barang dia tak letak balik. Orang dah guna tak letak balik. Okey, kalau Cikgu Kang pula. Cikgu Kang, apa punca kemarahan? Okey, mungkin saya biasa marah juga, tapi biasa juga saya sebelum marah tu saya fikir tu. Jadi kebaikan yang menyebabkan marah betul tu
budak lah, bermaksud anak murid kita yang jenis yang tak dengar apa yang kita cuba buat tu. Misalnya lah, kalau ada ponteng sekolah kita jumpa, dia tetap juga tak nak berubah, kita panggil lagi sampai 10 kali dah pun tetap dengan alasan yang pelbagai. Mereka tak sedar tentang apa yang mereka silap, tapi asyik bagi alasan. Mungkinlah orang yang selalu bagi alasan tu yang menyebabkan saya yang jenis yang orang kata punca marah saya lah. Tu saya rasa. Okay, so sebabkan oleh alasan yang terdapat pelbagai alasan tu menyebabkan kita pun boleh jadi marah kan? Okay, alright. Okay, seterusnya itu antara punca-punca marah. Begitu juga dengan para pendengar, mungkin ada sebab awak marah. Okey, namun begitu ingat ya, marah ni memang kita perlu kawal. Okey, jom kita lihat pula tanda-tanda marah. Okey, tanda-tanda marah ni dari 3 aspek. Ada aspek fizikal, emosi dan juga tingkah laku. Okey, kalau dari segi aspek fizikal, dia tengah marah, dia ketap gigi dia, geramnya. Macam Cikgu Tina tadi, geramnya mana barang tadi? Mana barang dia? Okey, lepas tu sakit kepala. Sakit kepala dah marah, sakit kepala. Tangan berpeluh-peluh. Kita dah marah, dah tak boleh nak kawal. Tangan kita berpeluh-peluh, geram lagi. Kan? Muka dah jadi merah padam. Itu tanda-tanda marah. Dari segi aspek fizikal. Kita tengok pula dari segi aspek emosi. Sedih, rasa bersalah, geram, gelisah, tak boleh duduk diam, pergi sana tak boleh, duduk tak boleh, bangun tak boleh, baring pun masalah. Okey, dari segi aspek tingkah laku. Okey, menangis, okey, menjerit, menjerit, mengeluarkan kata-kata kesat, yang ni memanglah sangatlah sedih. Okey, bila kita kadang-kadang ada sesetengahnya bila marah memang itulah yang terkeluar. Tu jadi kita kena belajar macam mana nak kawal. Ya betul. Macam mana nak kawal diri, mengasingkan diri. Dan tanda-tanda fizikal yang lain. Dah kena marah ni, katakanlah mak marah kan sebab tak tolong mak buat kerja ke, selalu kacau adik ke kan. Naik tangga, tuk sampai kat bilik, pang, tutup pintu bilik. Lepas tu kan, cuba awak tengok muka awak kat cermin. Handsome ke handsome? Cantik tak? Handsome tak? Cantik. Bila marah, muka jadi warna merah. Cantik gitu. Nampak fresh kan? Fresh. Kalau tengok dengan gigi ketap-ketap tu tengah marah-marah, cuba tengok kat cermin. Cantik tak? Gitu dia. Okey. Bahaya sebenarnya kita tengok tau. Okey, seterusnya, kalau anda marah, apa yang anda lakukan? Okey, yang ini nanti awak jawab sendiri dalam hati. Kalau awak marah, apa yang awak lakukan? So kita nak tengok bagaimana marah ini boleh terjadi. Okey, yang ni lebih kepada teknikal sikit, kita nak belajar struktur otak. Okey, nampak tak? Dia kata marah ini terjadi disebabkan oleh amygdala hijack. Amygdala hijack. Maksudnya amygdala ni telah menghijack. Dia hijack apa? Nanti kita tengok. Kalau perasan amygdala ni, apa itu amygdala? Amygdala ini adalah bahagian spesifik dalam otak tengah manusia yang berperanan untuk memproses emosi. Nampak tak? Nampak tak kat bahagian tengah tu kan? Ada 2 kan yang ada labelkan amygdala tu. Itulah dia amygdala. Okey. Dia adalah bahagian otak tengah manusia, bahagian spesifik dalam otak manusia, dalam otak kita ni, otak awak, otak saya semua ada ni yang memproses emosi manusia. Dalam erti kata yang lain, dia ada macam jabatan menguruskan emosi manusia. Itu adalah amygdala. Okey. Kemudian prefrontal cortex adalah bersifat rasional.
dia ni mengurus dan mengawal tingkah laku manusia. Maksudnya dia adalah jabatan di mana menguruskan sifat rasional dan menguruskan tingkah laku manusia. Okey, dia mentadbir tingkah laku manusia. Okey, macam mana pula amigdala ni boleh hijack? Okey, amigdala ni boleh hijack apabila otak emosi yang tadi tu, yang dua kecil tadi tu berperanan mengambil alih peranan ataupun fungsi prefrontal cortex. Maksudnya dia menguasai emosi, pemikiran dan tingkah laku manusia. Itulah yang dikatakan amigdala hijack. Bila kita marah, amigdala telah hijack peranan prefrontal cortex. Okey, kerana macam mana dia boleh ambil alih? Okey, macam mana amigdala ni boleh ambil peranan prefrontal cortex? Okey, sebenarnya anak-anak dan para pendengar semua, dalam keadaan kita marah, kecewa, tertekan, okey, otak kita ni akan mendefinisikan bahawa kita sedang berada dalam situasi yang sangat bahaya dan mengancam. Okey, sangat berbahaya dan mengancam. Bila otak mendefinisikan keadaan itu, amigdala pun mula mengambil peranan. Okey, dia mula ambil peranan prefrontal cortex. Terutama sekali apabila kita gagal nak kawal perasaan marah, gagal nak kawal perasaan yang kita alami tu, amigdala pun zrup terus ambil fungsi prefrontal cortex. Itulah dia. Okey, antara sebab punca kemarahan. Okey, jadi apa masalahnya kalau amigdala ni merampas kuasa prefrontal cortex? Ada masalah ke? Okey, masalahnya dekat sini amigdala dia ni akan membuat keputusan berdasarkan keinginan untuk rasa selamat. Okey, selalunya keputusan yang diambil adalah 3 benda. Pertama, lari daripada masalah. Yang kedua, melawan. Dan yang ketiga, dia membekukan diri. Maksudnya dia freeze, dia diam je. Okey? So, ketiga-tiga tindak balas ni sebenarnya tidak pun membantu kita untuk selesaikan masalah yang kita sedang hadapi. Dia hanya sekadar menyelamatkan kita buat sementara waktu sahaja. Itulah dia macam kenapa kita katakan bila amigdala hijack ni, sebab dia membantu kita membuat keputusan untuk rasa selamat dalam masa tempoh yang sementara sahaja. Okey. Kita tengok pula prefrontal cortex versus dengan amigdala hijack. Prefrontal cortex ni dia bertindak berdasarkan perkara-perkara yang penting dalam rutin harian kita. Contohnya menentukan mana yang betul, salah, baik, buruk, okey, empati, simpati. Kalau amigdala hijack ini, dia lebih bersifat mementingkan diri sendiri, tindakannya bersifat melulu tanpa pertimbangan yang rasional. Okey, contoh saya bagi contoh lah dalam satu situasi di mana awak sedang bergaduh dengan BFF awak. Tak puas hati ni dengan BFF, best friend forever, sebab BFF tak nak satu kumpulan team presentation. Mulalah rasa dia tak nak kawan aku lah ni, dia dah khianat aku, dia tak suka kat aku. Okey, so bila dah ada perasaan tu, amigdala mula hijack. Okey, hijack prefrontal cortex kita. Tidak semena-mena awak pula buat keputusan disebabkan oleh amigdala hijack ni, amigdala hijack peranan prefrontal cortex. Jadi awak pun akan membuat keputusan memutuskan hubungan dengan BFF. Ni kawan dah lama ni, daripada tahun 5 sampailah tingkatan 5, tiba-tiba disebabkan satu kes sahaja awak pun terus buat keputusan melulu, tak nak bertegur siapa. Maksudnya tak nak kawan dah, putus, clash dah, tak nak kawan dah. Maksudnya kat sini adik-adik semua, amigdala hijack ni dia menyebabkan kita bertindak melulu tanpa pertimbangan yang rasional. Okey. Itulah dia kenapa kita kata kita boleh marah ni. Kenapa kita boleh marah? Disebabkan oleh amigdala telah menghijack prefrontal cortex kita. Okey.
So activity time. Kita nak buat sedikit aktiviti ya Cikgu Tina dengan Cikgu Kang. Okey, aktivitinya di mana? Okey, nampak tak ni ada cawan. Okey. Kemudian kan ambil satu botol kecil. Okey, satulah macam Tupperware ni. Okey, awak nanti cubalah buat So letak sedikit air kat sini, separuh air. Okey. Kemudian kita letak minyak. Sekejap saya ambil minyak. Okey, kita tuang minyak. Minyak apa tu? Minyak masak. Ambil je minyak apa-apa. Tak keluar-keluar pula minyak ni. Okey. Awak dah tuang minyak kan? Okey, sekarang ni nampak tak? Okey. Ada dua lapisan. Lapisan yang bawah adalah lapisan air dan lapisan yang atas adalah lapisan minyak. Okey. Kemudian sekarang ni tutup botol ni. Okey. Tutup ni. Okey. Alright. Cuba kita goncangkan. Tadi ada dua lapisan kan? Sekarang ni kita goncangkan. Okey, nampak tak? Okey. Dapati kandungan dalam ni berkeladak. Kotor dan warnanya bertukar. Semuanya bercampur. Tak ada sempadan lagi. Tak ada sempadan antara minyak dengan air. Okey? Tak ada sempadan. Macam tadi mula-mula kita bubur ada sempadan minyak dan air. Tapi bila kita goncang, okey, keadaan dah berkeruh. Air ni dah jadi keruh. Okey, akibatnya semua perkara jadi keliru dan bercelaru. Okey, so macam mana cara supaya dapat jadi dua lapisan semula? Okey, kita letak balik botol ni secara perlahan-lahan, beri masa. Okey, beri masa kepada minyak ini dan air supaya menjadi dua lapisan seperti sedia kala. Kembali. Okey, apa yang cikgu nak cakapkan, nak kongsikan daripada aktiviti tadi? Sekiranya adik-adik, anak-anak, para pendengar, kita membuat keputusan dalam keadaan yang tidak tenang, semuanya akan musnah. Okey, hilang rasional dan secara tak langsung boleh meningkatkan kemarahan awak. Okey, walaupun ada kepuasan pada peringkat awal, tetapi kepuasan yang diperolehi itu hanya sementara sahaja. Okey, walaupun awak rasa seronoknya dapat marah balik dia, dapat pukul balik dia. Tapi kepuasan itu hanya sementara sahaja. Betul tak Cikgu Tina? Betul. Macam ada pepatah kan mengatakan kalau ikut kata hati, mati. Gitu. So kalau kita tak berfikir secara rasional, kita follow je apa hati kita cakap, kemarahan, kesedihan yang meluap-luap ni, akibatnya kita akan membuat pertimbangan yang melulu. Okay? Alright. Story time. Kita ada story time dekat sini. Macam anak-anak kecil lah story time. Okay. Adik-adik, anak-anak semua, apa yang kita nak buat bila mak atau ayah marah kita balik? Apa yang sepatutnya kita nak buat? Adakah kita perlu marah balik mereka? Cikgu nak bagi tahu kat sini mak dengan ayah kita juga adalah manusia. Okey, mereka ada perasaan, mereka ada pemikiran, mereka ada tingkah laku. Sama juga macam kita. Kita pun ada perasaan, ada emosi, ada pemikiran sendiri, ada tingkah laku sendiri. Tapi ingat ya adik-adik bahawa kita tidak boleh mengawal emosi, pemikiran dan tingkah laku orang lain. Walaupun mak dengan ayah kita ataupun adik-beradik kita. Tetapi kita ni mampu untuk mengawal emosi, tingkah laku dan pemikiran kita sendiri. Okey? Jadi macam cikgu cakap tadi,
Okey, mak dengan ayah kita marah. So mungkin mereka ada sebab tertentu. Mungkin mereka pun ada masalah. Sebab mereka pun manusia. Okey. Jadi awak jangan cuba untuk mengawal mereka. Okey, tapi kita boleh kawal emosi kita. Macam mana kita nak terima? Macam mana kita nak terima dari segi perasaan? Macam mana pemikiran kita? Macam mana percakapan kita? Itu nanti cikgu akan sharekan. Okey. So saya nak bagi tahu kat sini, adik-adik, peristiwa yang berlaku, masalah atau cabaran yang berlaku pada diri awak sebenarnya untuk jadikan awak ni seorang yang sangat kuat. Okey? Tuhan bagi kita macam-macam cabaran. Okey, dengan tujuan supaya kita punya daya tahan dalaman kita ni konsisten, tidak mudah rapuh. Okey. Ingat tak sesi perkongsian cikgu kelas yang hari tu yang cikgu berkongsi tentang Isaac Newton. Okey, Isaac Newton ni, cikgu ulang baliklah supaya awak nampak sikit. Isaac Newton ni sebelum dia terkenal, diiktiraf, sebagai seorang ilmuwan, dia ni pernah berhenti sekolah disebabkan oleh masalah kewangan. Dalam keluarga dia ada masalah kewangan, jadi dia pernah berhenti sekolah. Kemudian dia berhenti sekolah, dia dipaksa bekerja sebagai petani. Sebab nak duit, nak menampung keperluan hidup, nak makan semua kan. So dia bekerja sebagai petani. Isaac Newton masa umur 3 tahun ditinggalkan oleh ibunya. Jadi dia tinggal bersama nenek. Ibu dia tinggalkan dia sebab nak kahwin lain dan dia diserahkan kepada nenek. Nenek lah yang jaga. Nenek ni hanya memastikan Newton ni pergi dan balik sekolah saja. Dia tak tanya pun, belajar macam mana hari ni? Adik hari ni belajar macam mana, okey? Adik hari ni macam mana, kawan-kawan okey? Adik kerja kursus yang cikgu bagi tu boleh buat ke? Tak ada. Nenek dia tak cakap, tak tanya pun. Yang nenek dia tahu, pergi sekolah, balik sekolah. Okey. Right. So boleh bayangkan tak macam mana kehidupannya dengan dia kena pernah berhenti sekolah, masalah kewangan, ditinggalkan oleh ibu, nenek yang kurang memberi support. Okey, boleh bayang tak kehidupannya macam mana? Adakah dia marah dengan kehidupannya? Adakah dia bertindak melarikan diri, meninggalkan nenek dia seorang-seorang? Adakah dia marah kerana dia terpaksa berhenti sekolah? Jawapan dia, Newton ni memang marah. Okey, ada perasaan marah. Itu normal. Emosi marah tu normal. Tetapi dia tidak membenarkan amigdala hijack emosi dan pemikirannya. Sebaliknya, apa yang dia buat? Okey, apa yang dia buat setelah dia bekerja seharian bekerja sebagai petani? Okey, dah habis kerja, dia akan meluangkan masa membaca buku. Dia baca buku dekat tepi sungai, di sawah, di sebuah pokok. Dekat masa dia baca buku dekat pokok, itulah yang dia nampak buah apple jatuh kan. Buah apple jatuh. Di situlah tercetusnya idea-idea dia. Dia kat situ. Kemudian dia membuat eksperimen dengan cara sendiri, membaca bahan-bahan rujukan. Nak tunjukkan bahawa kita manusia, dia pun manusia juga. Okey, kita boleh mengawal kemarahan kita. Okey? Alright. Boleh? Jom kita pergi kepada teknik mengawal kemarahan. Boleh lagi Cikgu Kang? Boleh. Boleh. Hari ni macam ikut cikgu biologi. Ya ke? Sorry. Cikgu yang memang saya yang banyak term yang baru juga bagi saya. Okey. Teknik mengawal kemarahan ini saya dapat daripada sumber daripada Dr. Roza Nizam Zakaria. Okey, di mana dia kata kita menggunakan teknik stop. Okey, stop. Okey. S yang pertama adalah stop, berhenti. Okey, pertama berhenti. Jauhkan diri dari punca yang menyebabkan kita marah ataupun konflik. Sebab bila kita mampu keluar daripada situasi tersebut, sebenarnya kita mampu untuk menyelamatkan diri daripada perkara-perkara yang di luar jangkaan kita. Contoh
Saya bagi. Kan kita dalam adik-beradik ni kadang-kadang kita memang selalu bertekak, selalu berselisih faham, selalu bergaduh kan. Contohnya awak turun bawah, keluar pada bilik turun bawah, tengok tiba-tiba kakak awak makan pula aiskrim awak. Gitu. Mulalah perasaan tu. Sakitnya hati. Marah meradang-radang. Okey. Lepas tu mulalah bergaduh. Awak gaduh dengan kakak. Kakak gaduh mulut dengan awak, gaduh, saling bertekak antara satu sama lain. So nanti awak akan perasan yang semakin lama awak bertekak, menyebabkan kedua-dua pihak, maksudnya kakak dengan awak saling menyalahkan antara satu sama lain. Di sinilah fungsi dan peranan awak untuk mengurangkan keadaan adalah awak tarik diri keluar daripada situasi tersebut. Itu stop. Lepas dah tarik diri keluar pada situasi tersebut, baru pergi kepada langkah kedua. Take a step back dan take a deep breath. Dah keluar kan nak buat apa? Pergilah cari tempat untuk bertenang. Mungkin boleh masuk dalam bilik, pergi ke laman rumah ke kan, pergi ke laman rumah untuk bertenang. Ini penting apabila awak terus berada dalam, sekiranya awak terus berada dalam situasi tersebut, apa yang situasi yang tadi, yang awal tadi yang boleh menyebabkan pergaduhan tu, apa yang awak akan nampak? Apa yang awak nampak, awak dengar, awak lihat memang akan membuatkan awak jadi lebih marah. Tu jadinya pergi ke tempat lain untuk bertenang. Dah pergi ke tempat lain, belajarlah untuk tarik nafas. Tarik nafas, melakukan pernafasan dengan teratur dalam keadaan marah sebenarnya boleh membantu kita menghantar satu signal ke otak, bahawa awak berada dalam keadaan tenang, dan bila signal tu sampai ke otak, hormon adrenalin yang dihasilkan pada kita marah tu akan slowly, perlahan-perlahan berhenti. Bila kita bernafas dengan tenang, kita hantar signal tenang ke otak, dan otak pun akan proseskan hormon adrenalin kita slowly untuk bertenang. Apabila dapat bernafas dengan relax, jantung kita kembali berdegup seperti biasa, muka yang merah padam tadi dah mula reda, dan amygdala waktu tu mula menyatakan, aku tidak diperlukan lagi. So prefrontal cortex, rasional tu akan ambil alih. Itu pentingnya untuk kita belajar cara pernafasan yang teratur. Kat sini cikgu nak kongsikan teknik pernafasan yang paling mudah, yang mana yang sering cikgu gunakanlah, belly breathing. Di mana langkahnya adalah relaxkan diri. Tak kisahlah sama ada berdiri ke, duduk ke, baring ke, tapi relaxkan diri. Letak tangan kanan di atas dada dan tangan kiri kita dekat perut. So semasa kita tarik nafas, pastikan kita rasa perut kita kembung. Besar, kembung dah besar. So kita tarik melalui hidung. Perasakan perut kita besar. Tahan 5 saat, lepas tu hembus melalui mulut. Sampai tu kita rasa perut kita mengempis. Tu Cikgu Kang tengah buat tu. Buat pelan-pelan. Lakukan secara berulang kali dan secara perlahan-lahan. Alright. Kita dah tenang, kita dah belajar tarik pernafasan. Kita pergi pula langkah yang seterusnya, observe. Pada waktu tu kita dah relax. Kita beri pula refleksi, perhatian kepada soalan-soalan. Apa sebenarnya yang berlaku tadi? Aku marah kenapa? Apa pilihan yang aku ada? Apa tindakan yang sewajarnya atau rasional yang perlu aku lakukan? Tanya balik pada diri, wajar ke kita marah macam itu? Wajar ke kita nak mengungkit-ungkit balik?
Ada apa tindakan yang perlu kita lakukan? Apa tindakan rasional yang perlu kita lakukan? So setelah kita dapat jawapan, barulah kita beralih kepada langkah yang keempat, proceed mindfully. Okey, proceed mindfully ni kembali ke situasi yang keadaan tenang dan relax. Okey, kita dah tenang, okey, dah bersedia, jumpa balik kakak kita tu. Okey, kenapa kakak makan aiskrim saya? Kalau kakak nak, nanti saya boleh belikan. Okey, ataupun saya boleh minta ibu beli sama macam saya. So kita dah relax, okey, kita tak adalah nak bertekak lagi, okey, ataupun nak tinggi suara. Okey, maksudnya kita dah relax, kita dah tenang, kita dah tahu apa kita nak cakap. Okey, faham ya, situasi ni sebenarnya, bukan situasi, langkah ni sebenarnya pada peringkat permulaan memang agak sukar, tapi kalau kita perlahan-lahan cuba dan mengulang balik, sentiasa ulang balik, secara tidak langsung kita akan jadi seorang yang mindful person, iaitu orang yang mempunyai kesedaran emosi yang baik. Okey, itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua, mengira. Kaedah mengira. Ini nak mudah, yang paling mudah. Okey, kita kira daripada 20 sehingga ke 1. Okey, 20, tutup mata, 20, 19, 18, 17, 16. Okey, kita kira. Okey, kira. Kenapa nak kena kira ni cikgu? Bila kita kira, dia boleh mengalihkan perhatian kita. Sebab kita kira secara ke belakang, dari belakang ke depan. Okey, so benda tu memerlukan kita memberi fokus dan juga perhatian. Okey, jadi kita kira 20, 18, 19. Berbeza kalau kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Kan laju kan, nanti kita jadi macam cepat je habis. Yang ni kita macam 20, 19, 18. Dia jadi susah sikit. So kita punya perhatian dan fokus kita pada kiraan itu sahaja. Okey, cuba lakukan berulang-ulang kali. Okey, teknik yang seterusnya, yang ketiga adalah menggunakan teknik NASA. NASA, okey. Bukan NASA yang tu tau. Okey, teknik NASA ini adalah di mana pertama kita name it. Namakan emosi yang sedang kita hadapi sekarang. Aku tengah marah ni, aku tengah geram. Namakan. Aku marah ni, aku geram ni, aku sakit hati ni, namakan. Okey, kemudian accept it, terima yang awak ni memang tengah marah. Okey, aku marah ni sebab banyak kerja kursus tak siap lagi. Aku marah ni, cikgu dah tahu ada banyak kerja kursus, sibuk bagi homework lagi, aku marah ni. Terima, jangan nafikan. Okey je, tak ada apa. Jangan nafikan sebab marah itu adalah normal. Okey, tetapi jangan biarkan emosi marah tu mengawal kita. Okey, kemudian macam mana kita nak buat? Kita pergi kepada step yang S. Okey, langkah S. Step away from emotion. Beritahu kepada diri, ya betul aku marah sebab cikgu banyak bagi homework. Dalam masa yang sama aku nak kena buat kerja kursus. Aku memang marah ni. Okey, jadi sekarang ini apa aku nak buat untuk selesaikan perkara ni? Okey, aku tahu aku marah tapi bukan marah itu yang menguasai aku. Okey, aku kena selesaikan juga. Kita step away. Okey, maksudnya aku tengah kawal emosi, bukan emosi yang mengawal aku. Cakap balik pada diri sendiri. Dalam keadaan tenang, relax, cakap. Okey, takkan aku nak biarkan aku berterusan marah ni, sedangkan kerja aku banyak lagi. Kemudian awak pergi pula kepada step yang seterusnya. Ask yourself, okey sekarang aku tengah marah, okey aku pun dah tahu kalau aku marah, terus marah, kerja kursus pun tak siap, homework pun tak boleh buat. Jadi nak kena buat apa? Apa yang nak kena buat dahulu? Tanya balik pada diri kita. Okey, tanya balik pada diri kita. So kalau dah tahu ada banyak homework, banyak kerja kursus, buatlah senarai tugasan. Apa nak kena buat dahulu? Okey, dan kurangkanlah masa kita berhibur. Okey, kita dah tahu dah. Kita ada masa banyak tugasan yang kita kena selesaikan. Jadi kurangkanlah masa untuk kita berhibur bersama dengan berhibur macam contohnya katakanlah selama ni awak tengok Netflix.
tak sekolah kan 6 jam, 8 jam. So kena kurangkan kepada 3 jam sehari. Sebab masa yang awak tengok Netflix tu awak boleh tarik untuk buat homework, kerja kursus. Percayalah cakap saya. Kalau 1 jam awak fokus buat, memang benda tu akan ada progress. Tapi kalau tak bertindak, memang takkan ada progress. Betul tak Cikgu Kang? Betul. Sokong. Jadi anak-anak ingat kita yang mengawal emosi, awak yang mengawal emosi, bukan emosi yang mengawal awak. Okey. Awak yang mengawal marah, bukan marah yang mengawal awak. Okey. Emosi ini perlu dididik. Okey, emosi kita ni, emosi saya, even saya sendiri ni pun perlu mendidik emosi agar emosi saya lebih stabil. Macam tu jugalah, setiap orang perlu mendidik emosi supaya emosi kita berkembang dengan baik dan bersifat rasional. Okey. Ini adalah teknik NASA. Name it, accept, step away from emotion and ask yourself. Okey. Seterusnya, luahkanlah emosi. Nak luahkan dekat siapa? Pilihlah kawan yang awak percaya untuk awak ceritakan masalah awak ataupun emosi marah. Ataupun kalau di sekolah, jumpa cikgu kaunseling. Cikgu saya ni marah lah, cikgu gini. Jumpa. Okey. Luangkan masa untuk bercerita dengan cikgu kaunseling. Cikgu kaunseling insya-Allah dia bersedia untuk mendengar dan membantu awak untuk mendidik emosi. Okey, luahkan perasaan-perasaan tersebut. Okey, so saya ulang balik, kita ada teknik kita kejap yang pertama stop. Okey, S adalah berhenti, stop. T, langkah kedua, take a step back and take a deep breath. O, observe balik kita punya apa yang kita nak buat, apa yang kita nak cakapkan. Okey, dan yang P adalah proceed mindfully. Okey, teknik yang kedua pula adalah mengira daripada 20, daripada jumlah yang besar kepada jumlah yang kecil. Lakukan secara berulang-ulang kali sehingga kita dapat fokus betul-betul pada apa yang kita kira. Okey, langkah yang ketiga untuk mengawal kemarahan adalah menggunakan teknik NASA. Name it, accept, step away from emotion and ask yourself. Okey, teknik yang terakhir, meluahkan. Gunakanlah sumber yang ada. Awak ada cikgu kaunseling, datang jumpa dengan cikgu kaunseling, cerita apa perasaan marah awak. Awak ada kawan yang boleh dipercayai, cerita pada kawan. Ada adik, ada kakak yang boleh membantu, cerita kepada mereka. Jangan malu dan segan untuk bercerita apa yang awak alami, apa yang awak rasai. Okey, kalau sekalipun mereka tidak dapat membantu, tetapi sekurang-kurangnya bila awak bercerita, awak dapat meluahkan, awak akan rasa lega. Itu fitrahnya manusia. Okey? Dan saya yakin guru-guru kaunseling di sekolah ni sentiasa boleh membantu awak, membimbing awak, mendidik emosi awak macam mana nak berkembang, okey, selaras dengan pemikiran kita yang rasional. Okey. So adik-adik, kalau kita di sekolah, di kelas kita belajar sains, matematik, BMBI, itu adalah untuk minda kita. Okay, tapi kalau dari segi aspek kaunseling, macam ni lah kita nak belajar sebab kita nak didik emosi kita, kita nak didik tingkah laku kita nak didik pemikiran kita supaya menjadi insan yang harmonis. Okey, insan yang sejahtera dan insan yang harmonis. Itu pentingnya untuk awak attend kelas-kelas kaunseling, majlis-majlis kaunseling yang macam ni. Okey, so kalau Ayu Akademi YouTuber buat kelas-kelas kaunseling ni, attend, ambil peluang untuk belajar, untuk didik emosi kita. Yang mana kita tak dapat belajar di kelas tapi kita dapat belajar macam ni. Nak mudah, caranya adalah install aplikasi Akademi YouTuber. Pergi kat bahagian kaunseling tu, tengoklah, pilihlah kelas-kelas kaunseling yang mana yang awak berminat nak dengar sebab nak didik kita benda emosi ni. Okay, alright. Seterusnya, ini adalah positive self-talk for anger management. Awak boleh cakap kalau ini antara kata-kata positif yang awak boleh berikan pada diri sendiri.
Okay, I can handle this. This isn't my problem. I don't need to take this personally. Everything is going to be okay. Having feeling doesn't mean I'm weak. Okay, maksudnya bila awak rasa marah tu bukanlah bermakna awak lemah. Okay, I'm not responsible for what others do. I rather happy than right. I can take a break at any time. This isn't big deal. I don't need to fix this. Ini adalah kata-kata positif untuk awak bila awak rasa marah. Okay, so kesimpulannya, okay, anger doesn't solve anything. It builds nothing, but it can destroy everything. So maksudnya anger ni sebenarnya, marah ni, dia tidak selesaikan apa-apa. Dia tidak membantu apa-apa pun, tetapi dia boleh memusnahkan semuanya sekali kalau kita biarkan marah itu menguasai diri kita. Okey, itu saja perkongsian daripada saya. Okey, saya harap semoga bermanfaat untuk diri awak dan juga untuk kita lah sama-sama menjadi insan yang harmonis dan juga sejahtera. Okey, terima kasih. Back to you, Cikgu Kang. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Farida atas perkongsian yang cukup, orang kata memang berinformasi lah. Saya pun tak terfikir bahawa marah itu memang disebabkan oleh orang kata yang tadi kata amigdala. Amigdala hijack. Itu pun dari sumber doktor ni. Sumber daripada Doktor Roanizam. Tapi Cikgu Farida boleh jadi doktor jugalah macam ni nampaknya. Belum lagi. Ada eksperimen. Okey, baik. Jadi satu perkongsian yang cukup baik dan untuk semua, khususnya bila kita menghadapi masalah emosi tentang marah. Jadi saya harap apa yang dikongsikan pada malam ini memberi manfaat kepada semua pihak. Okey, baik. Cikgu ucapkan terima kasih atas kerjasama dan perhatian semua. Mohon maaf atas kekurangan ya. Sehingga kita berjumpa lagi ya untuk setiap hari Jumaat untuk 9:30 malam slot panitia bimbingan dan kaunseling. Saya harap anda semua boleh ikut ataupun selalu hadirkan diri untuk kelas kami, dapatlah mendidik emosi kita ya, seperti mana Cikgu Farida sebut tadi. Okey, sekian Cikgu sahaja. Tina tak? Cikgu Kang, Cikgu Tina macam nak cakap sesuatu je tu. Okey, boleh Cikgu Tina. Senyum je. Okey. Tajuk marah, sebab kita semua sekali memang ada perasaan marah, tapi satu kata-kata yang memang biasa ditanamkan pada kita, dia kata apa? Orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan marahnya. Urus marah je supaya walaupun marah macam mana pun, biarlah marah tu kat dalam aja. Luahkan dengan cara yang kata orang tidak sampai, biarlah orang terasa, tapi intonasi kita tu kita rendahkan. Emosi kita tu kita rendahkan. Sebab yang menunjukkan marah biasa adalah intonasi kita, perkataan yang kita guna, kan? Perbuatan kita. Jadi masa tu rendahkan. Ada perkongsian daripada anak murid saya, dia kata apa? Mak saya cikgu kalau dia marah, cara bertindak dia peluk saya. Dan ibu ni juga berkata, bila dia marah sangat dengan anak dia lawan perasaan marah dengan cara memberikan sayang. Peluk anak dia, ya Allah anak aku, anak. Maksudnya kan satu perkara yang bertentangan. Marah. Tapi pada masa sama luahkan sayang. Itu yang boleh hantar signal ke otak tu kan. Ya. Jadi
Bila kena Sebab bila betul. kita marah, orang akan sambut dengan marah. Betul. Ibarat saya panggil, Cikgu Farida, macam mana jawab? Saya. Ya, Cikgu Tina. Saya kata, Cikgu Farida, saya. Kenapa Cikgu Tina ni? Kalau saya kata, Cikgu Farida. Ya, Cikgu Tina. Kan? Maksudnya sebenarnya respon orang banyak bergantung kepada apa yang kita beri. Respon orang pada kita, apa kita beri, itu kita dapat. Apa kita ada, itu kita beri. Okay, itu aja. Terbaik Cikgu Tina. Terima kasih. Okey, kita jumpa lagi. Okey, terima kasih Cikgu Tina. Cikgu Farida, ada apa-apa mungkin nak buat rumusan? Okey. Alright, terima kasih kepada Cikgu Kang dan juga Cikgu Tina yang sudi menemani saya di konti pada hari ini, yang memeriahkan kelas kita pada hari ini. Okey. Perkongsian hari ini adalah satu perkongsian yang mana saya hanya berkongsi apa yang saya baca, yang saya dapat dan saya sampaikan kepada semua lah. Okey, kepada para pendengar untuk kita ambil manfaat bersama dan tujuannya adalah untuk membantu kita menguruskan kemarahan kita supaya kita rasa lebih tenang. Okey, kita tahu cara nak uruskan kemarahan dan kita akan rasa lebih tenang. Okey, kejap Cikgu Kang, nampak tak eksperimen saya ni? Macam tak apa nampak sangat kan? Minyak kalau ikutkan kat gambar ni, minyak dengan air ni pun telah pun menjadi dua lapisan seperti yang asal. Okey, sekiranya kita bagi dia masa bertenang, dia akan kembali jadi asal dan jadi lebih harmoni. Okey, itu saja daripada saya Cikgu Kang. Okey, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Farida, Cikgu Tina untuk slot malam ini. Okey, sekian saja untuk hari ini. Terima kasih dan salam hormat. Okey, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye.